Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani di mana kita memberikan tumpuan utama pada jam ini. Bandar menyumbang sekitar 80% kepada KDNK Global dan juga mewakili sebahagian besar cerita kejayaan sesebuah negara. Dan juga namun jika tidak diurus dengan baik, ia membawa kepada cabaran lebih besar untuk generasi yang akan datang. Bandar juga menjadi pengeluar gas rumah hijau utama sesebuah negara. Justru apa resepi sebenar untuk mewujudkan bandar yang mampan dan juga apa pula cabaran untuk bandar sedia ada khususnya pasca pandemik? Kami terbangkan editor kanan Astro Awani Zulfitri Yusof ke Katowice di Poland untuk menyelami jawapan ini di World Urban Forum 2022. Demi Niaga Awani, Zulfitri berjaga 3 pagi pada pagi ini. Untuk Zulfitri, bagaimana untuk kita melihat pembangunan bandar ketika pasca pandemik yang juga diberikan tumpuan khusus di WUF ini dari segi perlunya strategi pembangunan bandar ini, jaminan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Bagaimana ini diterapkan di sana dan apa butir bicara yang boleh kita jangkakan? Najib Arif, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama saya langsung dari Katowice. Di sini jam 3 pagi, 9 pagi di Kuala Lumpur. Namun benar, itulah yang menuntut kepada perancangan bandar yang lebih holistik. Kerana realitinya pada kali ini, dunia berada di titik pertemuan 4 krisis utama. Di mana Executive Director UN Habitat iaitu Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif mengatakan bahawa ini adalah krisis 4C, iaitu krisis terbesar yang tidak pernah dihadapi dalam sejarah selama ini, iaitu krisis yang berkaitan dengan COVID-19, climate change yang berkaitan dengan capital dan juga yang melibatkan kepada bencana yang disebabkan oleh manusia seperti perang, dan ini terkait rapat dengan perang antara Ukraine dan juga Rusia, dan juga krisis bencana alam yang disebabkan oleh banjir. Justru walaupun di sebalik cabaran utama dan juga di sebalik kepada waktu-waktu yang sukar ini, tapi platform seperti World Urban Forum WUF 2020 ini menjadi satu peluang yang terbaik untuk mencari model yang terbaik dan juga untuk mencari solusi serta percambahan idea semasa. Kerana kalau diberikan contoh, pengarah eksekutif UN Habitat ini mengatakan bahawa COVID-19 mengajar sesuatu. Contohnya, apabila COVID-19 terjadi, perintah berkurung ataupun perintah kawalan pergerakan di kebanyakan negara termasuk di Malaysia dan di seluruh dunia, kerajaan di seluruh dunia memberikan insentif dan juga memberikan bantuan secara menyeluruh dan juga meluas. Dan ini dilakukan tanpa birokrasi yang cukup banyak, dan ini dilakukan dengan kadar yang segera untuk memastikan impak dan juga kesan ekonomi terhadap rakyat itu dapat dikurangkan. Namun, selepas hampir 2 tahun pandemik berlaku dan kini kita berada di fasa peralihan endemik, ada juga aspek birokrasi dan juga pertimbangan ataupun kira-kira yang dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun syarikat ataupun perniagaan contohnya untuk memberikan bantuan dan juga mempermudahkan aspek bantuan ini contohnya. Ini satu contoh. Dan juga bagaimana COVID-19 mengajar kita supaya aspek kesihatan itu dapat dilihat secara menyeluruh. Dan ini juga penting untuk diambil kira dalam aspek perbandaran. Dan saya kira satu perkara yang juga cukup penting untuk dilihat dan juga dibincangkan bersama di WUF ini ialah mengenai masalah krisis modal, capital. Dan ini melibatkan bukan sahaja kepada aspek pendanaan daripada segi keuangan, tetapi daripada segi capital, human capital itu. Kerana masalah seperti kekurangan pekerjaan, kekurangan tenaga mahir dan juga kekurangan mereka yang mahu bekerja dan juga masuk dalam industri pekerjaan khususnya selepas pembukaan ekonomi, selepas COVID-19, itu adalah satu perkara yang bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Itu antara perkara-perkara yang dimulakan dan juga dibincangkan. Sebenarnya Najib, WUF ini bermula dari semalam membuka tirainya, tapi upacara perasmiannya hanya akan berlangsung hari ini, dan juga banyak sesi-sesi dialog dan juga sesi-sesi istimewa hanya akan dibuka kepada umum dan juga disiarkan secara langsung, streamingnya hanya bermula hari ini, Najib. Zul, mungkin jika saya boleh mencela sedikit, kalau kita melihat kepada inisiatif ataupun kita ada sebenarnya inisiatif SDG Cities Roadmap melibatkan 155 kerajaan tempatan yang yang akan menyediakan SDG Blueprint, dan ini sebenarnya tak akan berjaya lah tanpa penyertaan sektor swasta. Macam mana kita nak melihat peranan sektor swasta ini berganding bahu secara holistik dalam memperkasakan peranan terutama di peringkat swasta ini, Zul?
Dia bukan pasal swasta saja, tapi partisipasi semuanya. Kerana itu yang perkara yang saya belajar dan juga saya dengar oleh semua pakar dan juga mereka yang berada di WF ialah pentingnya kerjasama itu melibatkan semua sektor dan juga semua pemegang taruh. Haris bertanya mengenai SDG dan juga benar Malaysia dan juga melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperkenalkan kita ada SDG Malaysia SDG Cities Roadmap di mana 155 PBT ataupun pihak berkuasa tempatan terlibat untuk menyediakan blueprint ataupun kertas satu blueprint mereka sendiri untuk melihat kepada apakah aspek-aspek SDG yang mereka terapkan di peringkat kawasan PBT mereka sendiri. Dan kalau dikongsikan dalam konteks kita di Malaysia, SDG blueprint ini terdapat beberapa bandaraya ataupun terdapat beberapa bandar yang sudah menyediakan blueprint mereka sendiri. Terdapat lebih kurang 7 lebih kurang dan ada yang sudah menyiapkannya, antaranya seperti Subanjaya, Kuala Lumpur, Shah Alam, dan juga projek-projek ini masih lagi diteruskan di Alor Gajah, Sepang, Selayang dan juga di Melaka. Apa yang menariknya apabila saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Urbanized Malaysia contohnya, dulunya SDG ni agak kita rasa ada yang kata susah untuk partisipasi kerana konsepnya kalau kita kata pembangunan mampan itu untuk masa depan yang lebih baik, konsep itu terlampau besar. Tapi dengan adanya SDG ini dan dalam tempoh 5 tahun kebelakang ini ada penerimaan yang baik, khususnya apabila program dijalankan di kalangan anak-anak sekolah dan sebagainya, mereka tahu apa kehendak mereka, apa yang mereka perlu ada dalam bandar mereka. Namun itulah cabarannya, bagaimana untuk melibatkan semua pemegang taruh. Sebagai contoh di peringkat pihak berkuasa tempatan, itu satu lapisan di bawah, tapi ia perlu melibatkan kepada masyarakat di dalam lokaliti itu, di peringkat komuniti, dan juga ini berkait rapat pula dengan pemegang taruh ataupun pembuat keputusan di peringkat PBT. Itu belum lagi masuk di peringkat kementerian, belum lagi masuk di peringkat negeri, belum lagi masuk di peringkat pembuat dasar. Ini antara satu cabaran yang dihadapi untuk dalam aspek urbanisasi, apatah lagi untuk lebih spesifik ataupun lebih terperinci aspek untuk pelaksanaan SDG ini. Tetapi ini satu permulaan yang baik khususnya dalam konsep pembandaran di Malaysia. Kerana apabila saya berbual dan juga bertanya kepada mereka semalam, ada juga ketidakfahaman ataupun adanya misinterpretasi ataupun salah konsep ataupun salah faham mengenai pemahaman mereka mengenai keperluan dan juga kehendak mereka yang bersesuaian dengan SDG. Dan ini berlaku di setiap pemegang taruh. Rakyat kata lain, komuniti kata lain, pembuat dasar pula kata ini yang sesuai untuk mereka. Jadi ini satu perkara yang realitinya berlaku di sini. Dan apabila kita bercerita mengenai urbanisasi, ramai akan yang cerita pasal kehendak mereka dan mereka merasakan bahawa ada praktis yang terbaik yang mereka lakukan. Tapi akhirnya ini yang dikatakan oleh ramai pakar yang kita dah temui daripada Executive Director atau daripada pengarah eksekutif UN Habitat, Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif, sehinggalah kepada pakar-pakar di peringkat Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Mereka mengatakan bahawa masalah yang dihadapi oleh semua ialah kebanyakan mereka yang bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan juga perancangan bandar ketika ini ialah mereka bergerak dan juga bekerja secara silo dan ini tidak dilakukan secara kolaboratif dan inklusif. Walhal aspek paling basic ataupun paling asas dalam pembangunan perancangan bandar yang perlu diadakan hari ini ialah kolaborasi dan juga kerjasama yang dilakukan. Okey, Zulfitri, kita akan melepaskan Zulfitri kerana pagi ini hari yang cukup panjang untuk Zulfitri. Bermulanya perancangan secara rasmi dan juga banyak lagi forum-forum akan berlangsung. Terima kasih kerana meluangkan masa dan juga menerangkan kepada kami dan memberikan kefahaman juga yang paling penting adalah untuk apa kita memberikan tumpuan WUF ini pentingnya di peringkat tempatan itu. Dan itu kami akan rangkumkan di laman web kami astro1.com.